Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung tentang penyaksian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh kita, qala musannif rahimahullahu ta'ala, anfa'ani wa iyyakum bi'ilmihi fid darain insyaallah. Berkata pengarang kitab ini, yang mudah-mudahan dengan ilmu ini memberi manfaat kepada kita, kepada dua negeri, itu negeri dunia dan akhirat. Bahawasanya penghulu kami itu makna anna sayyidana. Sayyidana itu maknanya penghulu kami, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu bagi nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan katanya, dan nabi kami itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ia anak Abdullah, anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf, anak Qusay. Sampai situ dia berubah kepada bin Hakim. Tadi guna anak, ya, anak bin Isa sama saja, ya. Cuma dalam kegunaan orang Melayu ni, kalau kita guna anak ni macam bukan Islam, betul tak? Anak kepada, ya, anak lelaki. Sebenarnya ibn tu anak dia lelaki. Anak Qusay atau ibn Qusay bin Hakim bin Murrah, itu di antara salasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, "Adibu auladakum bi thalathati khisal, hub bi nabiyyikum wa ahli baitihi wa qira'atil Quran." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak kamu dengan 3 perkara. Yang pertama, ajar dia supaya dia cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cinta kepada ahli keluarga. Dan yang ketiga, cinta akan Al-Quran Karim. Kerana pada Al-Quran Karim itu terletaknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita beramal dengan Quran, maka kita akan beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan Al-Quran, yang menterjemahkan Quran, yang menyampaikan isi kandungan Al-Quran Karim. Di antara ciri kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kemuliaan pada nasab dan keturunan yang terpelihara. Kalau kita dengar tadi salasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, begitu terpelihara sekali keturunan Nabi. Kita, kalau kita semak keturunan kita, sampai dekat berapa orang yang kita boleh ingat atuk? Boleh tak senarai malam ni atuk kita? Tak ada lah. Sampai ke tok kita habis lah. Paling tinggi tu moyang kita. Lepas tu tak tahu lah. Tapi salasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya manusia ambil berat. Ada, walaupun zaman dulu mungkin tidak ditulis dengan kitab-kitab, tetapi dia dipelihara dengan memelihara akan sebutan akan keturunan Nabi. Seorang kira ikut seorang anak siapa, atuk dia siapa, atuk pada atuk dia siapa, atuk pada atuk dia siapa, sehingga sampai kepada Nabi Ibrahim. Yang digelar Abul Anbiya, bapa kepada sekalian Nabi. Ya, Nabi Ibrahim ni, Nabi Ismail dan Yahudi dalam Nabi Ishaq. Nabi Muhammad SAW ini, kita dah sebutkan bahawa keturunan Nabi adalah keturunan yang mulia. Paling kurang di mereka ini tidak menyembah berhala, ya? Dan mereka adalah ahli fitrah. Macam mak Nabi SAW, ibu Nabi SAW termasuk dalam ahli fitrah. Ahli fitrah ni maknanya orang golongan yang tak sampai dah dakwah kepada mereka, terputus risalah. Itu dia. Tapi mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan maruah, mensyirikkan Allah dalam keadaan menyembah berhala. Jadi orang yang dipelihara oleh Allah ni, ya, mereka masih dalam lingkungan orang-orang yang hanif, iaitu hanifan muslimah. Hanif maksudnya kalau dia tak Muslim pun dia menjaga diri daripada menyembah patung berhala, sebagaimana yang diberi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Adalah Nabi Ibrahim itu seorang yang hanif. Hanif maksudnya dia antara orang yang membersih diri pada zaman dia daripada menyembah batu-batu yang diangkat oleh kaumnya sebagai berhala. Ini keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jaga. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian, walaupun mereka ini hidup dalam lingkungan berhala, mereka masih lagi menyebut Allah. Masih menyebut Allah. Allah sebagai Tuhan, yang mencipta alam. Mereka masih lagi yakin yang mencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Jika sekiranya kamu bertanya akan mereka itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Nescaya mereka akan berkata, Tuhan kami ialah Allah. Maksudnya dari sudut rububiyah, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi dari sudut uluhiyah, ketuhanan Allah, Tuhan yang layak disembah, yang esa disembah oleh manusia. Ya, apabila terputusnya dakwah, terputusnya risalah, maka manusia pada hari itu mereka tidak tahu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Jadi golongan ini nama dia ahlu fitrah. Ahlu fitrah. Jadi golongan ini macam mana? Jika sekiranya Allah menghendaki untuk mengampunkannya, maka Allah ampun. Jika sekiranya Allah ingin mengazab mereka, maka Allah akan azab. Mudah-mudahan mereka ini Allah tidak mengazabkan mereka. Kenapa? Dakwah tidak sampai. Ya. Jadi itu kedudukan. Ya. Kita tak boleh kata ya mereka dalam neraka Allah. Jadi mereka ini golongan yang tak sampai dakwah. Mereka di antara contohnya sempat daripada risalah Nabi Isa alaihissalam sehinggalah sampai kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, 200 tahun
Maka sudah tentu dah dalam tempoh ratusan tahun macam kita hari ini, ribuan tahun jarak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi risalah Nabi Muhammad Allah Taala jamin. Risalah Nabi Muhammad ni Allah Taala jamin terpelihara sehingga hari kiamat. Tidak seperti risalah-risalah yang sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jaminan. Tak ada jaminan. Daripada berubah, ditambah, ditokok tambah dan sebagainya. Adapun risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah beri jamin. Ya, Allah beri jamin tidak akan berubah sehingga hari kiamat. La yazalu ummati zahirin 'ala al-haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti Allah bi amri. Ini salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazalu ummati, akan ada di kalangan umat, bukan seorang umat. Umat Nabi Muhammad. Satu, keadaan umat Muhammad ni tidak akan sampai duduk muslah seorang diri, bawa agama tak ada. Itu dia. Umat Nabi Muhammad selagi risalah ni ada, ia duduk dalam keadaan berjamaah. Ya? Sebab tu Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kamu duduk atas sunnah aku dan sunnah sahabat aku khulafa'ir ar-rasyidin al-mahdi. Ya, jalan ni jalan yang akan diterus oleh para ulama salafus salih dan para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ini jalan bagi bagaimana Allah nak jaga risalah Nabi Muhammad. Ya. Sehingga Allah kata dalam Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan risalah az-zikir dan kamilah yang menjaganya sehingga hari kiamat. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah kata, umat aku ini akan zahir, nyata atas kebenaran. Zahirin 'alal haq, zahirin. Sebab kita baca, kita tengok imam baca doa tadi apa? Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Jadikan kami orang yang mengikut Muhammad ni dari awal-awal sampai akhir. Dengan dari awal ke tengah-tengah hilang, tak ikut Nabi Muhammad secara berterusan sampai mati. Zahir secara nyata, batin dalam hati tidak ada kemunafikan. Zahir Islam, batin pun Islam. Tunduk kepada Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulan wa fi'lan, perkataan kita, perbuatan kita, wa ibadatan wa ibadatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amalan salihah, dan amalan yang salih. Yaitu Nabi Muhammad, semua ajaran yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ikut syariat, tidak berubah sehingga hari kiamat. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan ini kepada agama yang lain. Tidak ada jaminan ini kepada risalah yang lain. Kerana risalah ini risalah yang akhir sekali, yang kekal sehingga hari kiamat. Nabi wafat, Nabi mati, tapi risalahnya kekal sehingga hari kiamat. Jadi Nabi kata apa? La yazal ummati zahirin 'alal haq, zahir atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum, tidak menjejaskan siapa-siapa pun mari nak memudaratkan agama ni, nak ubah agama ni, nak kacau bilang kepada ajaran ni, tak akan panjang, tak akan berubah. Ini dikawal sedia oleh Allah Ta'ala sendiri. Kalau malam ni katalah ustaz ni mari bawa ajaran yang salah, insya-Allah esok lusa akan adalah orang yang akan betul. Allah tak izin ajaran salah atas ajaran Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita bertelaga. Sebab apa? Nak menjaga ketulinan. Ni betul ke tak betul, orang ni begini, orang ni begini. Tapi yang betul je satu saja. Tak memberi mudarat kepada agama. Orang yang pegang pada agama, walaupun apa keadaan sekalipun. La yadurruhum man khalafahum, orang yang menentang mereka, mencerca mereka, mengejek mereka, menjauhi mereka, tidak akan menjejaskan agama. Hatta ya'tiyallahu bi amri, sehingga datang keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya datang di hari kiamat. Menunjukkan risalah Nabi Muhammad ini satu risalah yang istimewa sehingga hari kiamat. Tuan-tuan, kalau begitulah keadaannya, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak jaga agama yang begini begitu mulia ini, kalau jika sekiranya datang daripada orang yang tidak ada autoriti, tak ada autentik, kata orang putih, tak ada ketulinan, tak ada keaslian, maka Nabi Muhammad itu sendiri pada tubuh badannya adalah manusia yang terbaik. Katalah orang nak cari, nak salah Nabi Muhammad dekat mana? Sebab tu salah satu sifat daripada sifat Nabi ialah sifatnya yang maksum. Nabi itu terpelihara daripada melakukan dosa dan maksiat. Walaupun Nabi ada buat silap sebagai manusia biasa, khilaf dan sebagainya, kekhilafan itu tak dikira dosa. Sebab belum berlaku lagi. Sebelum itu belum ada ketetapan hukum. Bila berlaku baru ada hukum. Yang kedua, dia menjadi contoh kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembetulan atas kelupaan. Sifat manusia ada lalai, ada lupa. Tapi sengaja nak buat dosa tak ada. Nabi nak buat dosa maksiat tak ada. Kerana Nabi terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk melakukan perbuatan-perbuatan dia panggil khawarij al-muru'ah, yang merosok maruah, jatuh maruah Nabi. Itu dia. Jadi Allah pelihara juga satu-satu sifat yang menjatuhkan maruah Nabi. Jadi ini nama dia maksum. Ya. Jadi kemaksuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, nak bawa satu risalah yang maha hebat ini, Allah jaga juga dari sudut keturunan. Itu dia. Sekurang-kurang tidak putus keturunan dia. Itu dia. Tak putus. Ya. Kadang-kadang kita bertanya, macam mana hebatnya Allah jaga seorang manusia. Kerana Allah tu maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi siapa Nabi Muhammad? Huwa Muhammad, dia adalah Muhammad bin Abdullah wa ismuhu Abdullah Syaibah bin Muhammad bin Abdul Muttalib bin Hashim wa ismu Hashim Amr al-Ali. Orang Arab, ya, orang Arab ni salah satu keistimewaan orang Arab, dia ada kunyah, dia ada laqab. Laqab gelaran. Dan kadang-kadang gelaran ni lebih popular daripada nama dia yang sebenar. Ya. Contohnya Datuk Nabi Hashim, dia dikenali dengan nama sebenarnya ialah Amr al-Ali. Itu nama dia. Tapi orang kenal Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Orang tak kenal nama Amr al-Ali tadi. Orang tak kenal. Bin Abdul Manaf wa ismu Abdul Manaf al-Mughirah. Tengok pula Abdul Manaf ni, nama lain dia ialah Al-Mughirah bin Qusay wa ismu Qusay Zaid. Itu juga Qusay, Datuk Nabi. Yang Nabi ni nama lain dia ialah Zaid bin Hilal bin Qurrah
bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahar bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Itu sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Hadza huwa sahih. Ini adalah satu yang benar, sahih. Para tawarikh, maksudnya mu'arrikh, orang yang mengkaji tentang keturunan ini, membenarkan kesahihan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nasabihi asy-syarif, dari nasabnya yang mulia. Wa ma fawqa dzalik, ada sifat daripada Adnan, fa huwa mukhtalifun fihi, berlaku kekhilafan. Dan dari situ ada berlaku kekhilafan. Wala khilafa anna Adnan wa min walad Ismail bin Ibrahim al-Khalil, dan tidak berlaku khilaf bahawa Adnan dia adalah daripada anak Ismail, daripada Ibrahim al-Khalil alaihi wassalam. Jadi keturunan Nabi SAW ini ada satu keturunan yang terpelihara sungguh-sungguh. Tuan-tuan, ini pengajaran kepada kita. Pengajaran kepada kita, di antaranya ialah memberi nama yang baik. Beri nama yang baik. Itu dia. Ya, tengok nama-nama Arab pendek-pendek Arab. Nama Arab pendek-pendek. Nama orang kita panjang-panjang. Jadi nanti sampai satu hari nama kita ni ada anak sampai 18 patah perkataan. Ada panjang nama. Seorang baru 18 nak ingat macam mana. Gitu. Ya, tuan-tuan. Yang kedua, boleh jadi daripada peringkat kita sampai ke anak-anak kita beritahu. Kita tolong catat. Ni atau ni nama apa. Tu dia. Ya. Ini salah silap. Penting untuk nak menimbulkan kebanggaan pada anak-anak. Rupanya dia ni, mereka, kita ni dari keturunan yang baik-baik. Tu dia. Orang yang jaga keturunan ni, dia akan jaga nama baik keluar, nama baik keluar. Ya. Ni kata keluarga tu Ali. Berapa lapis? Kalau kumpul-kumpul sampai 700 orang tu. 1000 orang. Keluarga dia saja. Jadi orang ni jadi ni. Ini sebagai pengajaran. Boleh jadi mak ayah kita tak peduli dulu. Apa salah kita ambil pemberatan dari sudut keturunan kita pula. Supaya apa? Anak kita, cucu-cucu kita menjaga nasab. Di antara perkara yang wajib dalam diri orang Islam ialah menjaga nasab, supaya tak berlaku zina, putus keturunan dan sebagainya. Jadi keturunan orang baik-baik ni, dia perkahwinan yang elok, kehidupan yang elok, pergaulan yang elok, manfaat kepada manusia dia banyak. Ni sebab tu kita kata nak lahir pemimpin ni, kadang-kadang seorang tu dia datang dari keturunan yang ada darah pemimpin. Gitu. Atuk dia dulu dah pemimpin masyarakat. Sampai ke cucu pun jadi pemimpin masyarakat. Jarang yang berlaku. Orang dah tahu tiba-tiba jadi pemimpin. Itu dia. Sebab orang panggil genetik. Genetik ni baka ni Allah sesuaikan. Sebab bila nak cari bini dan sebagainya, nak cari keturunan, di antara perkara yang penting juga dalam Islam ialah kita cari sepupu. Kafaah, iaitu sepupu. Bukan nak cari kira Islam ni ada macam level beza-beza di antara orang, tapi nak cari sepupu supaya berpadanan. Ya, kadang-kadang bila tak sepupu ni jadi payah. Pergaulan jadi payah. Dia tak faham adab, dia tak faham budaya, dia payah. Sebab tu kafaah ni penting. Pendidikan yang hampir sama, tu kena jaga. Ya, bukan kata nak bezakan orang manusia, tapi kalau tak sama jadi payah dalam pergaulan keluarga tu sendiri.
Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, sebab manusia bila kita nak nanti jadi pemimpin, salah satu benda orang manusia akan tengok ialah keturunan dia. Siapa ayah dia ni? Contohnya lah, kita nak nanti seorang pemimpin, ayah dia ni bekas panduan, waktu nak dado. Jadi kita nak ambil pemimpin, dia ni bagus contoh ni, tapi kita nak ambil tu. Ataupun anak ni dulu mak ayah dia berzina, contohnya lah. Betul tak? Lepas tu bila nak jadi terimam, bukan aib pada dia, tapi pandangan masyarakat. Minta maaf lah, ya? Jadi perkara-perkara ini diambil berat oleh agama. Tapi tak salah kalau kata dia nak ayah jadi tok imam, dia pun ayah dia dulu orang yang ada masalah, tak ada salah, asal dia boleh. Tapi bila nak cari pemimpin, biasa orang cari sampai orang usul salah silap. Sebab manusia ni begitu. Sebab apa? Kalau dia boleh jatuhkan orang tu, dia akan jatuh sebab nak menang. Begitu. Dan dalam demokrasi apa semua ni, bagilah orang tengok jalur keturunan. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang nak bawa agama Islam sehingga akhir zaman. Agama yang terbaik, ajaran yang terbaik. Maka seorang manusia yang nak bawa ni mesti adalah salah silap yang terbaik. Terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa nasab Rasulillah min jihati abihi. Yang kita baca tadi itu adalah nasab Rasulullah dari sebelah bapanya.